Menarik 10. Sarawak memperkenalkan program penanaman ladang hutan bagi memastikan ekosistem hutan semula jadinya seimbang. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, program ini akan berusaha menguruskan kemampanan hutan secara agresif dan holistik. Ini termasuklah memanfaatkan penggunaan tanah sebagai medium untuk menguruskan sumber perkayuan. Untuk itu jelasnya penyelidikan dan pembangunan R&D memainkan peranan penting dalam memastikan kelangsungan pelaksanaan program hutan tanam dapat dipertingkatkan. Katanya lagi kapasiti operasi R&D dalam kalangan pemegang lesen ladang hutan LPF di negeri ini juga akan dipercepatkan. Beliau berkata demikian pada seminar penanaman hutan industri di Miri pada Rabu. Bagi memperkasakan inisiatif penyelidikan dan pembangunan R&D perhutanan di negeri ini, Jabatan Hutan Sarawak JHS memeterai memorandum persefahaman bersama 13 pemegang lesen ladang hutan LPF. Kata pengarahnya Datuk Hamdan Mohamad, ini sekaligus akan merancangkan perkembangan pusat kecemerlangan R&D ladang hutan di Sarawak yang ditubuhkan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Sebelum ini, kerjasama program kajian berkenaan dikenali sebagai Program Kajian Ladang Hutan PFRP menfokuskan kepada kajian jangka pendek dan jangka panjang melibatkan perhutanan di Sarawak. Menurut Hamdan, projek itu akan diteruskan dalam RMK ke-12 yang mana skop program akan diperluaskan bagi merapatkan jurang dalam program PFRP selari agenda Majlis Tindakan Ekonomi Sarawak SEAC. Tambahnya lagi, R&D memerlukan dana berterusan bagi menyokong program kajian dan inovasi yang menyumbang kepada peningkatan prestasi hutan industri di negeri ini. Shell Desk atau pejabat Shell akan ditubuhkan di bawah pejabat Ketua Menteri untuk membantu proses pemindahan pejabat operasi Shell di Miri. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, pejabat tersebut akan mengendalikan perkara-perkara seperti proses imigresen dan permit kerja untuk kaki tangan syarikat terbabit. Tambah beliau, keputusan Shell Malaysia untuk memindahkan pejabat operasinya dari Kota Kinabalu ke Miri mencerminkan keyakinan Shell kepada Sarawak dan juga kerajaan negeri. Kestabilan politik yang dimiliki Sarawak merupakan antara faktor yang mendorong syarikat asing untuk melabur di negeri ini. Bagi mengekang penularan COVID-19, semua ahli parlimen dinasihatkan untuk menjalani saringan COVID-19 setiap 2 minggu. Menurut Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Azhar Azizan Harun, arahan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah pada Selasa. Pihak parlimen juga katanya akan mengeluarkan notis pemberitahuan dari semasa ke semasa mengenai keperluan menjalani ujian saringan tersebut. Jika terdapat kes positif dan sebarang penularan di sidang Dewan Rakyat, penilaian prosedur operasi standard SOP akan dilakukan dan bangunan parlimen akan ditutup. Sebarang jamuan atau mesyuarat membabitkan kelompok yang bersal juga tidak dibenarkan melainkan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Keputusan sama ada kerajaan akan melanjutkan pelaksanaan moratorium atau tidak akan diketahui Jumaat ini, kata Timbalan Menteri Keuangan Datuk Abdul Rahim Bakri. Katanya pembentangan belanjawan 2021 Jumaat ini akan menentukan sama ada moratorium atau penangguhan bayaran balik pinjaman perbankan dilanjutkan atau sebaliknya. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pulai Datuk Seri Salahuddin Ayub di Dewan Rakyat pada Rabu. Menarik 10. Sukan elektronik atau isukan yang semakin mendapat sambutan pelbagai peringkat umur wajar diberikan penekanan khusus dalam Belanjawan 2021, kata Presiden Persatuan Sukan Elektronik Kuala Lumpur ESKL Hisham Darus. Katanya dalam mendepani norma baru yang memberi kesan kepada semua sektor ekonomi dan sukan di negara ini, isukan terbukti sebagai platform paling berkesan membantu masyarakat mematuhi perintah kerajaan menerusi kejohanan dalam talian dan sesi webinar.
Dalam pada itu, Hisham berkata ekosistem isukan juga merangkumi pelbagai cabang yang turut menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara seperti bidang penganjuran, kejurulatihan dan penciptaan kandungan yang juga membantu ekonomi golongan belia masa kini. Dalam belanjawan 2020, sebanyak 20 juta ringgit diperuntukkan kerajaan untuk pembangunan isukan di Malaysia sekaligus menyaksikan peningkatan peruntukan 2 kali ganda berbanding 10 juta ringgit pada belanjawan 2019. Bekalan vaksin COVID-19 dijangka diperoleh pada awal 2021 dan keutamaan diberikan kepada barisan hadapan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, para petugas barisan hadapan tersebut meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis, petugas penjara dan imigresen. Katanya lagi, akses vaksin kepada masyarakat di luar bandar dan pedalaman yang tidak berkemampuan juga akan diperhalusi. Tambah Khairi, kerajaan perlu membelanjakan 3 bilion ringgit sebagai anggaran kos untuk memastikan 70% rakyat Malaysia diberi imunisasi terhadap COVID-19. Beliau juga telah memohon dana berkenaan disediakan dalam belanjawan 2021 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini. Usaha memerangi anti-doping di negara ini semakin dipertingkatkan. Ini berikutan keputusan Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS yang akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Jabatan Kimia bagi menangani isu berkenaan. Pengarah ADAMAS Azura Abidin berkata dengan itu agensi mengambil beberapa langkah termasuk menubuhkan jawatan kuasa penasihat dan pendidikan anti-doping, pengembangan kapasiti ADAMAS dan kerjasama strategik. Katanya lagi, doping adalah tindakan yang boleh mencemar imej dan kelayakan negara bertanding di kejohanan antarabangsa. Sebelum ini, menurutnya, ADAMAS belum mempunyai kuasa untuk menghalang seseorang daripada mengambil bahan tambahan atau ubatan tertentu. Legenda bola sepak Argentina Diego Maradona bakal menjalani pembedahan kecemasan bagi membuang darah beku pada bahagian otaknya. Perkara tersebut dimaklumkan oleh doktor pribadinya Leopoldo Luque kepada media pada Selasa. Maradona dimasukkan ke klinik Ipensa di La Plata pada Isnin dengan gejala anemia, dehidrasi dan kemurungan. Prosedur lanjut akan dijalankan setelah mesin pengimbas MRI mendedahkan Maradona menghidap hematoma subdura. Seekor bayi panda yang lahir di Zoo Korea Selatan meraihkan usia ke-100 hari sekaligus diberi nama Fubao. Bayi panda itu dilindungi di Everland, sebuah taman hiburan Korea Selatan milik Samsung Group di Bandar Yongin. Taman hiburan ini bertujuan melindungi spesies haiwan-haiwan terancam. Nama yang membawa maksud bayi harta karun itu diundi oleh 50,000 orang pengunjung. Fubao mencecah usia 100 hari pada 28 Oktober lalu. Fubao yang seberat 197 gram dan tingginya 16.5 cm ketika dilahirkan, tetapi sejak itu meningkat menjadi 5.8 kg dan 58.5 cm. Menarik 10.